Ya, kembali lagi kita pada kali ini untuk mengikuti segmen wawancara terakhir bersama dengan pemenang tempat ketiga Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63. Dan Alhamdulillah, tanpa membuang masa, terus saja kita bersama dengan tetamu kita berada di sebelah kiri saya, Yang Mulia Tuan Haji Awang Zulhafiz bin Awang Tengah, merupakan Qari Tilawah negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatannya pada pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita di rumah yang terus sama-sama menyaksikan pada ketika ini, dan tidak lupa juga diucapkan tahniah kepada Tuan Haji Awang Zulhafiz sendiri ya, kerana beliau ini merupakan pemenang tempat ketiga Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63. Jadi sebelum kita terus kepada tajuk kita pada pagi ini Nadirah ya, mungkin penonton-penonton kita ini ada yang mengetahui, ada juga yang ingin mendapatkan pencerahan apa sebenarnya tilawah, Majlis Tilawah dan juga Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat antarabangsa ini yang dianjurkan oleh Malaysia Kuala Lumpur. Ia sering diadakan setiap tahun sejak lama lagi lah. Mungkin dalam tahun 60-an ataupun 70-an, lupa. Baik, tapi tahun ini merupakan kali yang ke-63 ya. Kali yang 63. Bila ia berlangsung tu? Maksud saya pertandingan ini baru-baru ini. Ia berlangsung pada bulan berapa? Bulan Ogos ya. Ogos ya, betul. Bulan Ogos baru-baru ini ya. Dan alhamdulillah Tuan sendiri berkesempatan untuk diterbangkan Kuala Lumpur untuk bertanding. Dan alhamdulillah berjaya mengharumkan nama negara kita di Brunei Darussalam. Betul, berbangga sekali sebagai rakyat Brunei dapat mendapat tempat ketiga, kerana kita percaya sahaja tempat pertama dirangkul oleh negara Malaysia, yang kedua negara Iran. Ya, betul. Ya, dan tempat ketiga negara Brunei Darussalam. Jadi ingin kita ditanyakan pada Tuan, apa rasanya dapat meraih tempat ketiga ni? Alhamdulillah, saya merasa bersyukurlah dan gembira di atas kejayaan saya ini, walaupun saya sendiri tidak sangka dinobatkan sebagai pemenang ketiga ketika itu, kerana apa yang saya lihat dan dengar, saingan daripada peserta qari ketika itu memang hebat-hebatlah. Sengitlah saingannya ya. Yang sengit. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ni berapa orang peserta yang mengikuti pertandingan ini tadi? Peserta qari yang mengikuti dalam tilawah seramai 24 orang, dan peserta dari qariah perempuan seramai 12 orang. Seramai 12 orang ya, 24 dan juga 12. Dan yang selebihnya kategori hafalan. Hafazan ini tadi. Jadi kalau kita melihat sahaja Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan ini adalah satu majlis yang bukan calang-calang, kata orang kita ni. Pasti ada saringannya, pasti ada cabarannya. Tapi kalau untuk Ustaz sendiri, apa sebenarnya jenis latihan yang dibuat sebagai persiapan sebelum bertanding dalam pertandingan tersebut? Mungkin ada beberapa latihan yang dilakukan. Jadi tertanya-tanya je berapa kali itu dalam seminggu? Okey. Alhamdulillah. Pihak Kementerian Al-Hikmah Agama dari bahagian Kemajuan Syariah Islam ada mengadakan kursus ataupun bengkel khas untuk peserta qari dan qariah yang akan mewakili ke musabaqah tilawah. Ada bengkel khusus. Ada. Ia bermula dari bulan 5 sehinggalah hampir-hampir ke musabaqah. Diadakan di Kementerian Al-Hikmah Agama. Okey, jadi kalau ada kursus dan mungkin kerap kali bertanding, ya betul. Bagaimana Tuan sendiri menjaga suara? Kerana saya terfikir kalau setiap hari berlatih, indah sakit ke suara tu jadinya. Bagaimana untuk menjaga kesejahteraan suara tersebut? Baik, bagi diri saya suara memanglah
perlu dijaga. Aset yang penting. Ya, yang terutama sekali kesehatan. Kalau demam, batuk, memang sukar untuk menjalankan latihan. Betul. Latihan saya sering membuat pada waktu malam, selepas solat maghrib, kadang selepas solat isya. Tidak menentulah. Kadang-kadang sebelum saya dalam perjalanan menuju ke pejabat, dalam kereta saya pun buat ada latihan. yang membuat latihan. Dapat juga di kereta. Bolehlah. Boleh, alhamdulillah ya. Tapi latihan biasanya dilakukan di sebelah malam lah ya. Sebelah malam. Dan juga kadang-kadang di awal pagi lah tu. Awal pagi sebelum menuju ke tempat bertugas tadi ya. Jadi mengapa memilih malam sebagai waktu untuk berlatih itu tuan? Ada keistimewaannya yang tertentukah? Suara pagi lainkah? Suara malam lainkah? Macam mana? Pasal kalau kita ditanya-tanyakan ya, sebelum ini artis-artis tempatan kita ni ya, katanya kalau menyanyi di sebelah malamnya lain lagi lontaran suaranya. Kalau di sebelah tengah hari lain lagi lontaran suaranya. Macam mana pendapat tuan? Mungkin barangkali juga pertandingan itu diadakan sebelah malam, jadinya jadi praktis lah. Membiasakannya sebelah malam. Itu rahsianya. Unik sekali ya. Kerana pertandingan itu diadakan pada sebelah mungkin malam. Latihannya diadakan sebelah malam. Sebelum ini juga, kalau kita ni mewawancara artis tempatan dan sebagainya, mereka sering mengongsikan ada warm up vokal sebelum menyanyi ataupun sebagainya. Kalau untuk ini sendiri ada warm up vokalnya ataupun Indah? Pemanasan suara. Pemanasan suara. Bagi saya adalah. Anda tahu dari kari-kari lain macam mana. Tapi biasanya ada. Kalau tuan sendiri apa yang tuan lakukan? Saya mengeluarkan suara rendah, mencuba suara rendah, kemudian cuba suara tinggi. Alah, malu-malu. Suara rendah kemudian barulah suara tinggi ya. Supaya suara tu indah keras. Dikeluarkan dulu, dicuba dulu sebelum kita ni akan tampil. Jadi tapi kalau janganlah cuba sampai nota paling tinggi kan. Jawab tu. Jangan lama lah. Jangan lama tempohnya. Sekadar untuk pemanasan sekali. Jadi menyentuh jua berkenaan dengan nota yang tinggi ni. Kadang kalau kita melihat mereka yang cuba untuk mencuburkan diri dalam bidang vokal ini, di antara cabarannya adalah screeching itu. Jadi mungkin kalau untuk tuan sendiri sebagai pemenang majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran ini, adakah Indah tips untuk supaya suara Atu Indah screeching supaya kekal sahaja intonasi suara tersebut? Saya sendiri pun ada juga screeching atau mungkin ialah suara itu sudah lemah. Biasanya part-part di hujung suara itu sudah makin lemahnya orang, tidak kuat. Mungkin boleh terjadi screeching dan juga boleh juga disebabkan kesehatan suara. Ataupun intonasi yang terlalu tinggi. Yang di luar kemampuan. Apabila dibawakan ia akan terjadi macam itu. Setiap hari ia mesti memahami keadaan suaranya dan menjaga, mengawal jangan sampai terjadi perkara tersebut. Dan juga saya pernah dikongsikan bersama katanya kalau untuk menjaga kesihatan suara Atu ada pantang larangnya. Di antaranya Indah minum sejuk, Indah makan pedas. Kalau untuk tuan sendiri, tuan setuju ke Indah atau tuan sendiri Indah ada pantang larang dalam menjaga suara? Saya kuranglah dari pantang larang makanan. Saya makan saja apa saja. Kecuali setelah hampir kan hari bertanding, seminggu 2 minggu saya mengawal permakanan. Selalunya mengurangkan apa tu? Mengurangkan minuman yang sejuk, minuman bergas dan memakan yang pedas-pedas dan juga memakankah ataupun mengurangkan makanan? Mengurangkan makanan yang pedas dan yang berminyak. Makanan pedas dan juga macam kacang yang yang mudah macam tersangkut rasanya. Melekat di leher. Jadi itu coba elakkanlah ya. Semakin kita ni mendekatkan hari ke hari pertandingan tersebut ya. Baik, ingin juga kita ni mengetahui ni background
latar belakang Tuan Haji sendiri ini sebenarnya berkecimpung dalam dunia tilawah Al-Quran ini sejak bila ni Tuan? Saya mula mengikuti pertandingan Al-Quran dari sejak saya form 6. Saya mula mempelajari dan terus mengikuti majlis tilawah Al-Quran, pertandingan tilawah Al-Quran peringkat sekolah-sekolah menengah ketika itu. Dan selepas itu saya teruskan mengikuti pertandingan peringkat belia dan sehinggalah dewasa. Alhamdulillah. Belajar di mana ni tilawah Al-Quran ini? Saya ada belajar sendirian juga di rumah dan berguru di sekolah. Alhamdulillah. Pastinya banyak ni mengetahui taranum-taranum ataupun jenis-jenis lagu dan juga bacaan ya, khususnya dalam tilawah Al-Quran ini. Ini yang kita tanyakan ini. Jadi sebenarnya tertanya-tanya Jo, berapa jenis taranum yang dapat Tuan bawakan dan adakah jenis-jenis lain yang Tuan pelajari Jo? Alhamdulillah, saya rasa-rasanya bolehlah membawakan lagu taranum Al-Quran yang masyhur, yang sering kali dibawakan di musabaqah, sebanyak 7 taranum, iaitu Bayati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Ras, Sikah dan Jiharkah. Dan selain daripada 7 ini ada juga lagu-lagu yang dimasyhurkan sudah, seperti lagu Ajam dan Kurdi. Okey, kalau saya berfikir dari perspektif penonton, mungkin ada yang dah tahu apa Nahawan, apa Hijaz. Mungkin Tuan boleh ambil 2 contoh dan bandingkan perbezaan keduanya. Mungkin di antara apa perbezaan antara Sabah, apa perbezaan antara Hijaz. Perbezaan Sabah dan Hijaz bagaimana? Mungkin iramanya kali. Irama Sabah ni ya mirip tu apa? Kesedihan. Iramanya tu macam sedih lah. Okey. Mungkin Hijaz pun ada juga sedih dan gembira cuma. Itu baru saya tahu perbezaannya rupanya mungkin pada ada lagi iramanya. lah yang saya tidak ketahui apa perbezaannya selain daripada itu. Jadi ada 7 jenis taranum yang Tuan pandai bawakan. Bolehlah. InsyaAllah. Yang masyhur-masyhur lah. Ada juga beberapa lain. Tapi dalam majlis itu, yang mana satu Tuan gunakan? Saya biasa menggunakan Bayati, terutamanya Bayati lah. Kemudian yang kedua, saya membawakan lagu Hijaz. Kemudian yang ketiga, Nahawan. Dan penutup Ras. Jadi digabungkan. Saya fikir kalau orang bertaranum ini satu saja. Digabungkan. Rupanya dapat digabungkan. Ya, ada syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh penganjur. Faham. Sekurang-kurangnya 4 lagu. Sekurang-kurangnya 4 lagu dalam masa 10 minit. Jadi kalau dulu kan, macam mana sebenarnya timbul minat ingin mencuburi bidang dalam tilawah Al-Quran ini? Malahan ada keluarga lagi kan? adakah ataupun rakan-rakan dorong? Ibu saya sendiri pernah mengikuti pertandingan tilawah ini. Tapi dilatih dari kecil? Dari kecil saya dilatih membaca Al-Quran sajalah. Kemudian saya mengikuti bagian lagu di sekolah. Okey, sumber inspirasi Tuan sendiri siapa? Banyak. Alah, pilihlah 1-2. Pertama ibu sendiri salah. Ibu saya sendiri yang pernah mengikuti. Kemudian peserta kari di negara Darussalam yang pernah mengikuti dan pernah mendapat tempat di musabaqah di Malaysia dan kari-kari dari luar, dari Mesir dan Indonesia, Iran dan sebagainya. Bacaan mereka memang luar biasa lah pada ketika itu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu pengalaman yang sangat berharga ni saya rasakan. Ya, betul. Bagi Tuan Haji sendiri mendengarkan secara langsung ya bacaan daripada karya-karya antarabangsa di seluruh dunia yang ikut sama bertanding ya pada majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63 ini. Masa itu berlangsung berapa hari itu Tuan? 7 hari. 7 hari hanya berlangsung ya. 7 hari. Jadi proses Tuan dihantar ke Kuala Lumpur itu macam mana tu? Adakah melalui prosedur-prosedur yang tertentu di negara Brunei Darussalam barulah dapat ikut bertanding pada majlis ini tadi? Biasanya
yang di pihak kementerian yang sendiri memilih siapa yang mewakili negara peringkat 1. Dan mereka biasanya memilih yang pernah johan di musabaqah tilawah Al-Quran di kebangsaan di negara Brunei Darussalam. Jadi alhamdulillah tuan terpilih menjadi wakil negara Brunei Darussalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Membawa negara nama negara tu rasanya besar tanggungjawab. Betul sekali. Jadi kita ni pun dapat melihat juga tuan sangat berdedikasi dalam mengikuti pelbagai latihan dan sebagainya. Walaupun tuan kongsikan pada ketika kecil cuma diajar membaca Al-Quran, tapi hanya ketika tingkatan 6 baru mencuburi bidang. Saya mencuburi, menghampiri dan mempelajari Taranum. Taranum Al-Quran ini tadi luar biasa sekali. Dan saya faham juga Taranum ini bukanlah bakat yang semua orang ada. Ya, betul. Jadi ingin tahu apa sebenarnya cabarannya dalam mencuburi bidang dalam tilawah Al-Quran ini. Kalau akan mempelajari Taranum, semestinya mempunyai suara yang baiklah bagi saya lah. Ya, betul. Bukan semua orang yang dapat mengikuti Taranum tuan. Suara tu mesti berbakat ni orang. Tapi dia perlu menghafalkan ni kalau tilawah Al-Quran ini dia perlu menghafal Al-Quran ia beliat. Ia beliat kan? Dibaca. Tapi hanya perlu tahu satu-satu lagu tu. Lagu. Mesti ada kemahiran lah untuk menerapkan lagu itu ketika membaca. So, masa pertandingannya tu, ingin je saya bertanya dia, tuan dibagi ke tu ayatnya tu? Kami berundi sebelah pagi. Okey. Dan malam membaca. Malam itu harus tadi pertandingkan ayat yang dibagi itu. Tuan kena ataupun membaca surah apa tu pada ketika itu? Asyura. Surah Asyura ayat 17 kalau saya tidak silap. Ayat 17 sehingga? 17. Sehingga pasti sehingga berapa? Anggaran dalam 10 minit. Dalam 10 minit ya. Jadi pagi itu kena bagi dibuat latihan ataupun mula mengarang ataupun mengkomposisi di mana dimasukkan lagu ada di mana. Okey. Jurulatih ketika itu ada negara mengantar jurulatih untuk membimbing kami di sana. Itu yang melihat Datuk Peluka Haji Yusof, seorang qari veteran yang lama pernah menyandang NEP juara di Kuala Lumpur juga, dan seorang lagi Ustaz Abdul Hafiz Al-Hafiz. Jadi jurulatih tersebut yang akan memikirkan komposisi lagu, komposisi irama yang akan digunakan. Kami membuat sendiri dulu, saya sendiri membuat sendiri lagu, kemudian mereka mendengarlah mana yang sesuai, tak sesuai, mana yang perlu diperbaiki. Itulah. Wah, dalam masa yang sangat singkat ya. Malam sudah mau bertanding ni. Pagi baru berundi dan selepas itu baru rasanya macam berlatih dan memikirkan lagu. Hari ini pagi ini saya bagi satu lagu kepada Nadira. Kadang-kadang buat persembahan tidak boleh melihat lirik dan sebagainya. Dengan suara sumbang begini kena dapatlah. Tapi banyaklah ya cabaran-cabarannya tertentu dan memang sebagai seorang qari ini adalah tugas yang rasa-rasanya dapat dibanggakan lah ya. Betul. Dan kita berterima kasih sebenarnya kepada Yang Mulia Tuan Haji Awan Zul Hafiz ya, kerana telah pun mendapat tempat ketiga pada pertandingan tersebut, berjaya mengharumkan nama negara. Dan kedepannya ni nanti apa harapan dan juga perancangan tuan sendirilah ya, khusus dalam tilawah Al-Quran ini, dan mungkin adalah beberapa nasihat-nasihat yang perlu dikongsi sama dengan penonton-penonton kita ini, khusus bagi mereka yang mahu belajar Taranum Al-Quran ini. Perancangan terlebih dahulu ni. InsyaAllah saya akan meneruskan bidang pembacaan Al-Quran, khususnya Taranum ini. Dan nasihat saya kepada mereka yang mau belajar Taranum Al-Quran, mau mempelajari Taranum Al-Quran, pertama sekali niat, perbetulkan dulu niat, kemudian memperbanyakkan latihan membaca dengan berguru kepada guru-guru yang berkemahiran dalam bidang Taranum. Terutama sekali kita dibetulkan dulu dari segi bacaan kita ni, dari sudut tajwid dan fasahah sebutan, kemudian barulah mempelajari lagu-lagu Taranum.
Okey, luar biasa sekali perkongsian Tuan Haji Awan Zulhafiz bin Awan Tengah merupakan pemenang tempat ketiga Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan kali ke-63. Sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kami ucapkan Terima Tuan kasih. dan Ribuan terima kasih juga Sama-sama. sudah datang ke Studio 4 pada kali ini. Memang seronok sekali kita Seronok membicarakan sekali, dan berkongsi bertanya-tanyakan pengalaman, soalan. ya, Berkongsi dan- pengalaman. Kita ni indah ke sana tapi kita ni tahu dari cerita pemenangnya di sana. Betul sekali. Kami di Rampai Pagi mendoakan mudah-mudahan ke depannya Tuan Haji sendiri nanti akan dapat lagi mencapai beberapa kejayaan-kejayaan besar dalam hidup secara tidak langsung juga membawa negara, nama negara kita ni Brunei Darussalam ke peringkat antarabangsa dan juga mampu mengharumkannya insya-Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi